Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah mengembalikan semula roh kita ke jasad kita. Allah memberi afiat pada tubuh badan kita dan Allah beri izin pada lidah kita untuk kita mudah sebut namanya alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin juga muslimat yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung bicara duha kita ini. Hari ini kita masuk perbincangan hadis daripada kitab Tabsirul Ahibbah Bihaqiqatil Mahabbah. 40 hadis berkaitan dengan kasih sayang. Hari ini akan kita bincangkan dua hadis, iaitu hadis 24 dan juga hadis yang ke-25. Perbincangan hari ini bertajuk apa yang seseorang itu apabila dia kasihkan seseorang kerana Allah, apa patut dia buat. Hadis saya dah share dalam grup, bahkan dalam broadcast list pun saya dah share. Jadi kalau mana yang belum sampai, minta kawan sebelah share lah. Hari ini hadis 24 dan 25 pendek saja perbincangannya. Dan saya harap tuan-tuan, perempuan semua boleh tunggu sampailah kita mesyuarat pukul 10.30. Kita berhenti makan pukul 10, lebih kurang begitu. Kemudian kita ada mesyuarat pertubuhan, yang mana kita akan mesyuarat agung kali pertama pertubuhan dengan tujuan pertubuhan ini adalah jawatan kuasa yang akan membina Ma'had Ar-Rawdah tak lama lagi lah, bermula bulan Mac insya-Allah. Jadi harapnya dapatlah tuan-tuan puan-puan semua tunggu, kerana mesyuarat ni agak penting untuk kita memberi pengenalan kepada Ma'had Ar-Rawdah yang akan kita bina, dan juga kita nak lantik tim. Siapakah yang akan bersama-sama dengan kita untuk memajukan Ma'had Ar-Rawdah, yang mana kita jangka pada bulan 12 ni kerja-kerja berkait dengan Musalla Ar-Rawdah ni selesai. Kita tunggu naik taraf pada masjid sahaja. Jadi kita akan terus fokus kepada pembinaan Ma'had pula. Jadi harapnya siapa yang ada kesudian nak bersama-sama membangunkan Ma'had Ar-Rawdah, nak ada pahala, mari sama-sama kita join pertubuhan ni. Dan kalau kita dilantik nantinya sebagai AJK, harapnya kita dapat menjalankan amanah dengan baiklah insya-Allah. Baik. Hadis yang kita nak bincang hari ini, dua hadis yang pendek sahaja, perbincangannya tak panjang. Mudah-mudahan dapat kita fahami dengan betul hadis ini dan dapat kita sebar luaskanlah. Boleh share lah hadis yang saya share tu kepada mana-mana grup. Hadis yang ke-24, Anil Miqdam Ibnu Ma'ad Yakrib radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Anil Miqdam ibni Ma'ad Yakrib radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Maksud dia daripada Miqdam bin Ma'ad Yakrib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila seseorang lelaki itu kasihkan saudaranya, maka khabarkan kepadanya bahawa dia mengasihinya. Ni jangan salah faham. Sebab hari ni banyak kes-kes pelik. Kes pelik tu apa? Lelaki bercinta dengan lelaki, perempuan bercinta dengan perempuan, itu cerita lain, iaitu terlarang. Itu kerja yang dibuat oleh umat Nabi Nuh dulu, Nabi Lut dulu,
yang pernah dimusnahkan Allah. Yang itu hubungan songsang itu salah. Ini bukan hubungan songsang. Ini satu ajaran Nabi SAW, ajaran agama kita. Nabi kata, bila seorang tu kasihkan, sayangkan pada saudara dia Islam, maka dia kena beritahu, aku sayang pada kamu kerana Allah. Itu boleh. Sebab tu saya gunakan perkataan kasih. Saya tak guna perkataan cinta. Kalau guna perkataan cinta kan jadi salah faham pula. Sebab ialah isu-isu semasa hari ni yang agak gawat jugalah, gawat. Kita tengok dah macam kumpulan-kumpulan ni dah macam tak rasa segan silu lagi. Dia boleh buat larian amal secara ramai-ramai, geng-geng dia. Jadi tanpa, bahkan ada kadang-kadang tentu kita nampak ada seolah-olah macam tak boleh disekat dan tak nak disekat. Jadi hati-hati, elakkan diri kita daripada terjebak dengan kumpulan-kumpulan begini. Baik, itu hadis pertama tu. Yang ke-24 tu kita baca sekali dengan hadis ke-25. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan kana 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, famarra bihi rajulun faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمته؟ قال لا. قال أعلمه. قال فلهقه فقال إني أحبك في الله. فقال أحبك الذي أحببتني له. Itu hadis itu panjang sikit. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki duduk bersama dengan Nabi. Ini satu, di awal-awal hadis ni kita baca, kita akan nampak macam mana cara Nabi bersahabat. Mana siapa sahaja boleh duduk dengan Nabi. Kalau kita hari ini mungkin orang besar-besar, mungkin VVIP barangkali, nak nampak duduk melepak dengan orang awam, orang kampung payah. Betul tak? Siap dengan bodyguard apa semua. Bodyguard pula kadang-kadang lebih pula bodyguard ni. Dia tolak sini. Tapi cuba tengok, Nabi ni pemimpin ulung, pemimpin agung. Tak ada lagi yang boleh lawan kedudukan Nabi, hatta Nabi-Nabi yang lain. Tengok macam mana Nabi boleh duduk dengan seorang lelaki yang tak tahu nama siapa. Kalau kita kata hari ni, kalau seorang yang berpangkat besar dia duduk, orang duduk sebelah dia tu barangkali kita kenal. Oh, yang tu sebelah tu Datuk tu, Tan Sri tu, yang ni kita sebut, kita kenal. Mungkin sebelahnya VIP juga. Yang Nabi cuba tengok, punya rare, kita kata punya rare, jarang-jarang berlaku Nabi boleh duduk dengan orang yang tak kenal, tak disebut nama, cuma seorang lelaki. Kalau seorang lelaki tu Abu Bakar, okeylah, memang Nabi selalu dengan Abu Bakar pun. Kalau Umar pun sama. Kalau Osman pun mungkin kita biasa dengar. Kalau Ali pun mungkin biasa dengar. Ubadah bin As-Samit pun kita mungkin dengar. Huzaifah bin Al-Yaman mungkin biasa dengar. Siapa lagi? Itu nama-nama besar. Ini nama yang tidak didendangkan. Bermaksud orang kampung yang tak tahu siapa boleh duduk dengan Nabi tanpa ada halangan daripada mana-mana sahabat. Dan sahabat Nabi pula, Nabi tidak ada bodyguard. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang rapat, macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, mereka ini juga bagaikan yang mengawal Nabi. Tapi mengawal pada ketika-ketika tertentu je. Bahkan Nabi dalam situasi perang pun ada yang mengawal Nabi. Tapi tidak setiap masa. Macam kita hari ni kalau jadi VVIP setiap masa. Mana pagi, petang, siang, malam akan ada orang kawal kita. Nak ceritanya hebatnya kita rasa kita dah ada siap berkawal. Nabi lelaki yang sangat hebat, duduk dengan orang yang tidak dikenali, seorang lelaki, disebut di sini seorang lelaki sahaja. Baik. Okey, itu kemesraan Nabi. Tengok apa berlaku selepas itu. Ketika Nabi duduk tu, melintah pula seorang lelaki lain. Maknanya, senangnya Nabi duduk kat mana ni agaknya? Maknanya Nabi duduk tempat awam. Mungkin duduk tepi jalan, mungkin duduk tepi masjid. Maknanya mudah orang lain tu melintas lalu lalang depan Nabi. Ada pula orang boleh duduk sebelah Nabi. Ini satu pengajaran bagi kita lah. Jangan kita rasa bongkak sangat, sombong sangat, besar diri sangat kalau kita ada kedudukan yang
mungkin ada kedudukan dalam masyarakat ataupun kita ada gelaran. Mungkin kita Tok 4 ke, mungkin kita Pengulu ke, mungkin kita YB ke. Kadang-kadang kita tengok, bukanlah kata ramai, ada gitu. Bukan kata ustaz nak kata ke YB semua, tidak. Kadang-kadang kita ada kegelaran sikit, sampai lupa diri. Nak duduk dengan masyarakat pun tak nak ajak minum sekali pun payah. Ada orang macam tu. Kau sibuk? Saya sibuk. Tak boleh. Kadang-kadang kita nampak bukanlah sibuk sangat pun. Setakat duduk tanya khabar takkan tak boleh. Minum teh cawan, teh tarik takkan tak boleh. Bukan suruh awak belanja pun. Kita nak belanja, kita ngajak kan. Ada yang macam tu. Terlalu menjaga kedudukan dia sehingga kan macam engkau makam lain, aku makam lain. Engkau bukan kira aku kau marahin. Aku siapa? Aku megak, engkau apa kegagak. Jadi ini yang tak sepatutnya berlaku. Tengok Nabi sedang duduk dengan orang yang tidak dikenali. Kita kata tak dikenali lah, dikenali. Tapi tak disebut di sini, maknanya orang-orang awam biasa je. Lalu datang seorang lelaki lain pun tak kenal siapa. Okey. Kemudian dia berkata. Yang berkata ni siapa? Yang duduk dengan Nabi. Kena tahu tu siapa yang kata. Bukan yang melintah yang duduk sebelah Nabi dia kata apa? Wahai Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza. Aku ni sayang lelaki ni. Tiba-tiba melintas seorang depan. Tengah duduk menyembah dengan Nabi, melintas seorang lelaki. Ya Rasulullah, saya sayang lelaki ni. Mana mungkin kawan dia, ataupun mungkin kenalan baru dia kenal, mungkin dia pernah dulu menyembang dulu dengan lelaki ni, menyebabkan dia tiba-tiba dia kata kepada Rasulullah, saya sayang lelaki ni. Ada sebab-sebab tertentu lah tu. Maka bila dia kata pada lelaki tu begitu, aku sayang ni lelaki tadi ni, aku suka pada dia. Kita kata mudah, aku suka. Kalau sayang kan macam rasa macam lain macam bunyi. Walaupun dalam bahasa sayang ni, dalam bahasa agama ni berbeza. Jadi dia kata, saya suka lelaki ni. Saya suka sangat lelaki ni yang melintas saya itu. Maka Nabi kata apa? A'lam tah? Nabi kata itu, dah beritahu kat dia ke belum? Mana Nabi ajar pula, dah beritahu belum? Kau suka kat dia? Bukanlah kata Nabi nak mengejah jadi orang tengah antara lelaki dan perempuan. Tidak, ni lelaki dengan lelaki ni. Nabi kata, kamu suka dia, kamu dah beritahu dah ke dia? Dah cakap dah belum pada dia yang kamu suka pada dia? Jadi dia kata apa? La, belum lagi. Tak cakap pun lagi. Maka Nabi kata apa? A'limhu, beritahu pada dia. Beritahu pada dia. Maknanya, satu tindakan, satu amalan yang jarang-jarang berlaku dalam budaya kita. Yang Nabi nak wawakan, iaitu apabila kita suka kepada seseorang atas sebab-sebab tertentu, peribadi dia, watak dia, akhlak dia, perangai dia, cara dia, memang suka entertain kawan dan sebagainya, kita suka, beritahu pada dia. Biasanya, kita lah biasanya tak suka beritahu. Allah kata takkan nak beritahu juga aku. Engkau ni baik, aku suka engkau baik. Takkan nak beritahu kot. Dalam masyarakat kita macam tak berapa kena. Tapi Nabi nak ajar pada kita yang tak kena pada mata kita, pada ajaran kita itu sebenarnya tak kena pada agama Islam, pada ajaran Nabi. Mana Nabi nak beritahu, kalau kamu suka kena beritahu. Supaya, ni kata Syekh Dr. Mustafa An-Nadwi, dia punya syarahan. Bila kita beritahu kita suka pada dia, maka menyebabkan orang tu bertambah suka pada kita. Hubungan kita dengan dia bertambah baik. Kadang-kadang perasan tak, kita ni berkawan dah lama. Ni pesan pada diri sendiri juga ni. Kita berkawan dengan kawan kita dah lama, tapi tak pernah sekali pun kita kata pada dia, ya aku suka betul lah kau ni. Asal makan dengan kau je, mesti kau belanja. Itu memang suka sangat lah kalau ada kawan gitu kan. Kalau ada kawan yang jenis makan kat mana-mana, tak kisah harga berapa dia belanja. Memang suka sangat. Kemudian kalau dia tulis apa-apa dekat FB, dekat medsos, dia tag kita. Mesti kita suka. Dulu saya ada kawan, namanya dia tag nama kita contohnya. Mesti kita suka pada dia. Lepas tu dia pergi ceramah mana, contoh kawan kita tu penceramah. Dia ceramah mana-mana, dia kata, saya dulu ada kawan masa zaman sekolah. Dia sebut nama kita. Dia tak, apa perasaan kita bila dia sebut nama kita? Kita sukalah. Oh, dia ni memang best betul. Jauh lebih suka kalau dia sebut, saya ada kawan zaman sekolah dulu, nama sekian-sekian. Saya suka betul kawan saya ni. Nama dia sebut nama kita.
Apa perasaan kita bila saat kawan kita menyebut nama kita dengan dia sertakan sekali apa namanya keterangan tentang kita. Saya sukalah dia ni. Dia ni kalau masuk sekolah dulu saya ingat dia selalu tak ada duit. Tapi bila kawan ni ada, dia tahu saya tak ada duit, dia akan belanja saya. Maknanya suka sangatlah kita sebab orang sebut tentang kebaikan kita. Bukan kita nak wah-wahkan kebaikan kita, tapi nature manusia ni, bila seseorang sebut tentang kebaikan kita, dia akan suka. Jadi Nabi ajar pada kita, bila kamu ada kawan macam tu, kamu suka pada dia, kamu kena beritahu. Umar contoh, Umar hari ni Umar lah, Pak Cik nak Pak Cik. Oh, Pak Cik duduk depan. Umar contohlah Umar nampak Umar duduk depan molek. Umar, kau ni bagus betul lah. Aku suka betul dengan kau. Sebab setiap kali kuliah duha kau ada. Contoh, memang dia ada pun. Aku suka betul lah kau ni. Contoh, beritahu gitu. Tapi kita mungkin berat sikit lah. Sebab bukan budaya kita menyebut gitu. Kita orang Melayu ni malu-malu. Nak cakap sayang ke bini pun payah kan? Betul tak? Payah. I love you tu mungkin tahan-tahan sikit nak sebut. Saya sayang tu. Sayang tu perkataan dalam bahasa Melayu tu payah. Sebagaimana payah juga nak sebut terima kasih sebab tolong saya. Betul tak? Kita lebih suka sebut thank you. Sebab thank you tu macam tak berjejak sangat. Tak berjejak sangat bila sebut terima kasihlah awak selalu tolong saya. Berat mulut tu kadang-kadang. Jadi yang biasa dengan budaya kita yang berat mulut tu, Nabi nak beritahu pada kita, tak boleh gitu. Bila kamu suka pada dia, sebab tertentu, beritahulah. Sebab itulah, dalam berkawan, kita kena biasakan menyebut kebaikan kawan kita. Berbanding kita menyebut keburukan. Keburukan tu kita kena sebut juga. Contoh dia buat salah, kita kena tegur. Dan teguran itu bermula dengan sebut kita suka dulu. Umar, kau ni baik sangat orang. Setiap kali kuliah aku tengok engkau lah orang yang tak pernah tinggal kuliah duha. Orang lain tak datang pun, tapi engkau ada. Kuliah pun tak sedap mana pun, tapi engkau ada kuliah tu. Sukalah aku kat engkau, tapi ada sikit lah. Ada nak tegur sikit. Kau apa? Kenapa tu? Adalah. Tapi tak mengurangkan kebaikan kau pun. Cuma aku rasa kau ni ada sikit kelemahan lah. Setiap kali kau keluar dengan aku, pergi makan, mesti kau nak aku belanja kau. Bila masa yang kau nak belanja aku? Contoh, beritahu keburukan tu, tegur tu, tapi mulakan dengan cakap yang baik dulu. Itu jangan berlaku pada kita lah. Kita kena buat lah, sama-sama kita buat. Kita sebut kita suka pada dia, kebaikan dia buat, dan tegur apa yang kurang pada diri dia. Tegur tu pula, tegur dengan ikhlas hati kita lah. Elakkan daripada menegur kawan kita dalam keadaan kita marah. Tegur kawan kita tu dalam keadaan kita tak nak marah masa tu. Masa kita nak marah tu biar dulu, kita hold dulu. Bila dah sejuk sikit kan baru beritahu. Sebenarnya aku nak tegur sikit lah. Tapi yalah, kau mana pun kau kawan aku tak pernah pun rasa benci pada kau pun. Kebaikan kau pada aku banyak sangat. Kita mulakan intro dengan memuji dan meninggikan sedikit haibah diri dia. Kemudian baru kita kata, ada sikit benda aku nak cakap ni, kau jangan kecil hati. Patut gitulah. Kita ni kadang-kadang bila tegur orang, kau ni inilah perangai kau yang aku tak suka sangat. Tapi kita tak pernah cerita kebaikan dia. Asal salah yang kau inilah masalah kau. Asal benda buruk kau lah mula sekali. Selalu macam tu. Kita selalu sebut keburukan tu tanpa kita menyebut kebaikan. Bukan orang lain. Diri kita sendirilah ni. Cerita pada diri kita sendiri. Selalu macam tu sebab syaitan ni biasa dah bisik dengan kita. Tak payah ceritalah hak baik dia tu. Cerita buruk je. Sebab dia memang buruk pun. Jadi kita akan mudah terikut kata-kata syaitan tu. Jadi Nabi kata apa? A'lam tah, kamu dah beritahu pada dia? Qala la, belum lagi. Qala a'limhu. Nabi kata, beritahu pada dia yang kamu suka pada dia. Qala falahiqahu, maka lelaki yang duduk sebelah Nabi tadi pun pergi jumpa lelaki yang melintas tadi. Mana yang dia pergi kejar lelaki tu. Dah dapat lelaki tu, faqala, maka dia pun kata, inni uhibbuka fillah. Maknanya kalau bahasa kitanya, kawan ataupun sahabat ataupun kita kata bro, hari ni bro, aku sukalah kat kau. Tapi sebut tu, aku suka pada kamu, aku sayang pada kamu kerana Allah.
Hati-hati jugalah guna perkataan tu sebab hari ni bahaya. Tu saya kata sebut tadi, bimbang jenis hak songsang ni. Aku sayang pada kamu. Macam tu. Lain macam tu. Kita dengar pun tegak bulu roma. Lain macam ni. Jadi nak sebut tu kena pandai, kena sebut elok-elok. Kalau tak boleh guna perkataan sayang, guna perkataan suka. Aku suka lah. Itu perkataan yang paling lunak dalam bahasa Melayu kita lah. Aku suka pada kamu kerana Allah. Mungkin dia akan tanya, kenapa yang tiba-tiba kau cakap itu? Sebab Nabi ajar gitu. Nabi ajar bila kita suka pada seorang tu, beritahu dia, aku suka betul lah pada kamu kerana Allah. Maka bila disebut aku suka kepada kamu kerana Allah, maka lelaki yang disebut orang tu suka pada dia tadi jawab apa? Ahabbakallazi ahbabtani lah. Mudah-mudahan. Doa dia. Dia berdoa selalu. Mudah-mudahan engkau mendapat kasih sayang zat ataupun Allah yang menyebabkan engkau sayang pada aku. Doa dia. Mudah-mudahan engkau mendapat kasih sayang zat ataupun Allah yang menyebabkan kamu rasa sayang pada aku. Mana balasan dia? Biasanya lah. Tak ada orang kot. Kalau kita kata suka pada aku, sukalah cara engkau kerja. Orang lain kalau kerja malas. Engkau kerja rajin. Daripada awal waktu bila dah masuk kerja tu, aku tengok duduk kat meja buat kerja. Aku suka betul cara engkau kerja. Kalau kita sebut gitu, biasanya tak ada orang yang tak suka. Tak ada orang yang tak suka. Yang orang tak suka, bila kita jumpa dia, engkau ni setiap kali aku datang kerja, tempat engkau yang mudah cari, kedai. Ngetik. Dan kau kerja kedak, kita kata gitu. Kau kerja kedak ni. Orang kerja kat pejabat, kau kerja kat kedai kopi. Aku kerja. Kau ingat kau seorang je kerja? Mesti dia marah. Aku kerja juga. Tapi sebelum aku kerja, aku minum dulu, tak makan lagi. Kau tak apalah, bini kau masak pagi, petang, siang, malam. Aku nak ada bini, kata. Macam tu. Jadi, jangan kita mulakan. Kadang-kadang tuan-tuan, malam tadi kalau silap, banyak sangat keluar. Malam tadi ke pagi tadi? Dengar dalam radio. Apa kata DJ ni? Tiba-tiba lupa pula saya nak cakap apa tadi. Allahu Akbar. Hilang macam tu je tiba-tiba. Allah, mudahnya lah hilang. Tanda-tanda ketuaan ni. Tiba-tiba hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda mudah sangat nak beritahunya. Tak apa, kita undur balik kejap lagi ingat. Baik, jadi bila kita ni biasakan, sepatutnya kita biasakan bila berjumpa dengan kawan, kita sebut aku suka pada kamu dengan sebab-sebab tertentulah. Tapi jangan lupa kerana Allah tu. Tapi ialah biasanya kita takkan sebut aku suka pada kamu kerana Allah. Tapi biar dalam hati tu ada kerana Allah. Dia biasanya akan mendapat jawapan segera. Kalau kita ni biasa kawan-kawan kita lah, bila kita kata aku sukalah cara kau kerja dan sebagainya, dia kata alah kau pun lebih kurang juga, aku tengok kau pun bagus juga. Biasanya macam tu. Sebab itulah kata Dr. Mustafa An-Nadwi, amalan yang Nabi ajar pada kita ni adalah amalan yang sangat baik untuk mengukuhkan kasih sayang sesama kita. Sebab kita ni suka nak bergaduh. Ada benda kata orang tak boleh seleh sikit. Bila seleh sikit je kita masa muka, tak nak bertegur. Jadi cara yang baik untuk memulakan, untuk mendamaikan balik ialah dengan menyebut di mulut kita yang kita suka pada dia. Mungkin kita tak kata aku suka pada kamu umum gitu. Mungkin kita nampak rasa macam pelik, janggal bagi budaya kita. Kita sebutlah apa-apa yang kita suka tadi. Aku sukalah tengok kau ni awal datang kerja. Aku suka tengok kau ni kalau pakai baju mesti proper. Baju tak-in, mesti gosok tajam. Kalau selisih mesti luka kami ni. Mana kita biasa sebut benda-benda yang kita suka tentang dia. Kalau kita biasakan macam ni, percayalah jarang kebaikan yang kita buat dalam bab menyebut ni akan dibalas dengan keburukan. Engkau ni nak mengutuk aku lah tu sebenarnya. Jarang. Kecuali memang kita kaki kutuk. Macam tadilah pagi-pagi. Engkau ni tak ada tempat lain. Nak jumpa kau senang. Kedai teh, kopi,
Kedai mana-mana, kedai janda mana-mana, hangkau lah pertama sekali. Kalau kita kata gitu, memang orang marah lah. Budaya kita kata budaya yang salah dalam berkawan. Jadi, segeranya kita akan dapat apabila kita sebut berdasarkan hadis ni, kita suka pada seorang itu kerana Allah, maka akan dijawab sebagaimana contoh yang berlaku dalam hadis ni. Lelaki yang melintas dia kata apa? Ahabbakallazi ahbabtani lah. Kamu akan mendapat kasih sayang. Orang zat yang menyebabkan kamu sayang, rasa sayang itu datang rasa sayang tu pada aku. Jadi ini juga jawapan kata alim ulama, bila orang cakap sayang pada kita, kita kata apa? Mudah-mudahan kamu akan dapat kasih sayang Allah sebab kamu sayang pada aku. Ataupun kita cakap mudahlah, mudah-mudahan dengan sebab itu kamu dapat kasih sayang Allah. Ada beberapa perkara yang saya nak sebut di sini yang menjadi kita pengajaran. Pertama sekali, Nabi SAW seorang yang sangat mudah didekati. Okay, satu. Walaupun siapa mereka, daripada pemimpin-pemimpin besar pada ketika itu yang Nabi ada hubungan dengan pimpinan Rom, Parsi pada ketika itu. Dari segi hubungan diplomatik, Nabi dengan mereka ada. Kemudian hubungan Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi pula kita tengok. Dengan sahabat-sahabat karib ni sampai tahap Nabi boleh duduk melepak sekali, sampai ada hadis yang menyebut tentang cara Nabi duduk di hadapan sahabat. Sampai berlunjur kaki, ada ketika sampai nampak peha Nabi. Maknanya Nabi duduk dengan kawan-kawan karib ni, betul-betul kita nampak macam, oh tak ada rules, tak ada peraturan langsung, duduklah macam mana pun. Nak ceritanya. Kemudian dengan orang-orang tertentu, orang-orang awam. Ada juga hadis menyebut yang Nabi duduk dengan orang ni, kejap Nabi duduk dengan orang ni, dan setiap satu yang sangat terkesan daripada tingkah laku Nabi ni atau sunnah Nabi yang duduk-duduk ni, kita tengok Nabi duduk tak saja dengan sahabat. Nabi duduk dengan orang awam tak saja, sebab akan ada didikan berlaku. Jadi bagaimana agaknya kita nak buat supaya setiap tindak tanduk kita ni macam Nabi, walaupun tak sama. Orang kata similar yet different. Dia sama tapi tak serupa. Macam mana? Ini satu yang saya nak ambil lah. Macam mana kita nak ikut Nabi, yang Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, Nabi duduk dengan orang awam, dengan orang kampung, kadang-kadang Nabi jalan dengan janda-janda di dalam Madinah. Kadang-kadang Nabi bermain dengan anak-anak. Cuba tengok bagaimana Nabi ni mudah didekati. Jadi agaknya macam mana kita nak buat biar nampak sama dengan Nabi walaupun tak serupa. Satunya yang saya nampak lah, kita ni jangan terlalu melihat kepada kawan-kawan yang boleh berkawan dengan kita saja. Kadang-kadang kita suka duduk dengan orang yang baik dengan kita, orang yang dah lama kenal. Okey, itu tak apa, teruskanlah duduklah melepak, duduk minum, ajak jalan ke mana-mana. Tak ada masalah dah. Cuma kita ni mungkin kurang sikit lah. Saya juga tuan-tuan, kita kurang bila orang yang tak kenal. Dan kita tak berapa mesra lah tuan-tuan bila kita duduk dengan orang yang kita tak kenal. Kita kadang-kadang tengok orang tu duduk tak tegur, daripada mana? Nak sebut daripada mana datang tu pun payah. Daripada mana datang ni? Macam kita ni kalau biasa kan, di surau kita sekarang ni kan, kita akan nampak ada orang-orang yang kita tak kenal. Semalam pun ada seorang lelaki yang tak kenal. Saya bertanya, dari mana kata? Oh, Sungai Isak je Ustaz. Oh, dia Sungai Isak. Maknanya apa? Satu budaya yang Nabi tunjuk pada kita, amalan yang baik, walaupun siapa mereka kita kena tegur, kena sapa, walaupun mereka tu bukan Islam sekalipun. Lebih-lebih lagi kalau Islam. Yang ni yang kadang-kadang kita nampak, setengah kita nampak macam sombong sikit lah. Nak kalau orang tak kenal. Kita kadang rasa, siapa dia tu? Mesti mari nak makan. Kita andaian kita. Maghrib tak rampok pun. Kuliah duha ada. Yalah maghrib belum tentu ada makanan. Duha for sure ada makanan. Tengok lain macam baju budak seorang tu. Comok-comok. Ya ke mari semayang ni, ke nak pecah tabung. Kita selalu macam tu. Lepas tu berlaku dalam isu tuan-tuan, puan-puan semua. Kenapa ada sampai kes pukul orang pecah tabung? Sampai tahap separuh mati orang tu. Kuasa apa dia beri kepada AJK masjid ni, pukul orang ni? Dia pelik juga, pelik.
Saya pun pelik tapi jangan komen lah. Komen dalam hati je. Pelik macam mana ada orang yang boleh bertindak kepada pemecah tabung lebih daripada polis. Polis pun tak pukul. Polis habis-habis ditangkap. Kalau lawan cerita lain lah, dia tangkap. Jail lah. Yang kita lebih pada polis. Ikat kawan tu ada pernah berlaku kan? Kalau tuan-tuan ingat, dulu lama mungkin 10 tahun dulu. Pencuri tabung masjid ni diikat pada pokok, dia pukul sampai mati. Sampai mati di negara bukan negara kita. Kenapa berlaku macam tu Sedangkan kita yang mengurus masjid sepatutnya bila nampak kalau ada betul lah, kalau jumpa lah orang yang memang kita dapat kita tangkap, cuba sabar-sabar sikit, jangan cepat nak naik tangan nak pukul orang. Macam kita ni kalau nak pukul masuk MMA lah, pergi lawan dengan Khabib tu. Kalau rasa nak pukul orang sangat, tengok setakat mana kita pukul orang ke kita kena pukul. Sebab kita terlalu macam kita ni ketua hakim negara lah, nak buat keputusan, nak pukul orang. Sepatutnya bila kita tangkap tu, soal siasat lah sikit sebelum polis mari. Awak ni daripada mana? Anak siapa? Tak kenapa ya sampai mencuri ni? Kadang-kadang betul pencuri ni biasa memang pandai menipu. Memang pandai menipu lah. Jadi tak payah soal siasat lah, hantar pada polis. Tapi ada di kalangan mereka ni rupa-rupanya yang pecah tabung kerana isunya tak ada duit, tak ada pekerjaan, memang terdesak, ada benda, ada macam-macam lah. Memang ada, walaupun tak semuanya macam tu, tapi memang ada. Jadi kalau gitu, kenapalah kita ni tak bergaluh dalam tindakan kita, terus nak pukul, terus nak hentak kawan tu, ikat kat tiang masjid, bagi orang tengok ramai-ramai. Ini satu tindakan tak perlu. Alhamdulillah lah, kita kat sini tak ada orang jaga tong tu. Tapi cukup masa kita buka, Alhamdulillah nampaknya selamat lagi lah buat masa ni. Dan kita harap tak ada lah orang mencuri. Lepas tu lah kita pun offer, tolong beritahu juga lah pada semua penduduk setempat yang dekat lah, jangan ada jauh-jauh sangat. Ni sampai Kuala Lumpur beritahu orang yang terdekat ni kalau ada masalah, contohnya satu masalah keuangan, datang je ke musola ni. Pejabat kita memang ada daripada pukul 8 pagi tu, bahkan saya pukul 7 dah. Kalau tak ada kat atas, saya ada kat bawah. Jadi datang ke sini supaya kalau tak ada makanan, beras tak ada, gandum tadi, kita ada stok makanan kat atas tu. Kenapa kita tak letak di bawah? Sebab amalan mereka yang biasa buat stok makanan, baku makanan kat luar, orang ambil tak tentu. Dia main ambil. Masalah yang masuk kat tu tak berapa nak masuk. Yang ambil ni laju sangat, akhirnya stok habis makanan. Bila kita letak kat atas, kalau dia orang nak ambil, ada proper sikit lah. Isi nama. Bila isi nama, kita boleh masuk dalam data kita. Kita dah ada data kita. Data apa kita kata penduduk setempat yang perlu bantuan kita dah ada. Kita simpan dalam sistem kita dalam komputer kita. Jadi kita masukkan, kalau dia orang baru, kita masukkan nama. Esok bila ada orang nak bagi sumbangan, nak melalui kita contohnya, kita boleh bagi terus direct pada dia. Jadi kalau yang ada masalah, makan tak cukup, beras tak ada ke, gula tak ada ke, tepung tak ada, mari kat musola ni, naik ke atas. Tunjuk tangga, naik tangga, masuk, pergi ke belakang, ke pejabat. Ada yang menjaga, yang menguruskan, tapi memang kita akan ambil nama. Dan kalau kerap sangat tu, mungkin kita tanya juga, kerap sangat ni contohnya, kenapa? Mungkin ada yang perlukan duit. Duit pun memang kita ada simpan. Minta maaf sebut, saya ada simpan duit untuk sumbangan kepada mereka yang butuh duit. Memang ada. Jadi kalau anda kata ada di kalangan kita yang kita kenal yang perlukan makanan putus, mari ke sini. Kalau ada duit, tak ada contohnya, anak nak masuk. Hari tu kita buat, kita minta maaf sebut, hari tu kita tak beritahu tujuan apa kita dapatkan senarai anak-anak tempatan yang nak masuk U tahun ni. Sebab kita bimbang bila kita kata kita nak bagi sumbangan, ramai yang datang tak tahu dari mana hala. Jadi bila kita minta masukkan nama anak-anak tempatan yang nak masuk universiti, sebenarnya tujuan kita nak bagi sumbangan keuangan. Jadi nampak macam data yang sampai tu sah lah, tak adalah mengarut-mengarut. Jadi ini pun tujuan untuk bantu jika sekiranya ada di kalangan kita yang tak ada kemampuan, nak isi minyak anak kereta, nak hantar anak ke Kuala Lumpur, ke mana-mana, perlukan bantuan, datang je. Tapi macam tu tadi, datang kita akan masukkan nama dalam sistem kita. Esok kita bila ada sumbangan datang lagi, mungkin orang yang sama akan dapat.
Macam kita buat itulah, rakyat mahabbah macam tu juga. Nama yang kita dah ada tu, terus kita pergi hantar makanan. Tapi tak akan kita hantar selalu sebab kita ni bukan pusat zakat. Jadi, siapa yang perlukan bantuan, percayalah satu belakang dinding ni ada satu stok makanan yang taklah banyak mana tapi cukup untuk bantu. Kalau tak ada, dah kurang, akan ada tambah lagi. Kurang, tambah lagi. Kurang, tambah lagi. Tapi minta maaf kita tak letak di luar lah, tempat terbuka sebab kita bimbang nanti orang akan ambil tanpa ada kawalan. Pengalaman kawan-kawan kita yang pernah buat, dia kata kalau ustaz letak kat luar, dia nasihat pada kita, tak lama lah dengan gobok-gobok tu esok orang buat lari. Dia kita letak kat dalam lah. Jadi satunya yang saya sebut tadi, pengajaran kepada kita ialah tengok bagaimana kita boleh ikut Nabi. Duduklah dengan siapa-siapa saja. Tujuannya dia duduk dengan siapa saja yang kita tak kenal ni, kita tahu dia tu siapa. Kadang-kadang kita tak kenal nama tu, kadang nama payah nak mengingat. Kawan-kawannya kita tahu, ada seorang itu dia duduk kat taman kita hujung tu, dia tu ada masalah sikit, dia selalu putus duit. Jadi kita boleh tolong dia. Sebab itulah Nabi ni, kita kata pemimpin yang kita kata apa? Yang sangat mudah didekati. Sehingga kan tidak disebut nama siapa yang datang duduk dengan Nabi itu, tak disebut juga nama siapa lelaki yang melintas. Maknanya orang siapa saja boleh duk mundar-mandir dekat Nabi tanpa kawalan yang ketat. Dalam masa yang sama, siapa saja boleh bersembang dengan Nabi. Jadi kita tolonglah. Kalau ada di kalangan kita rasa kita macam hebat sangat, ni memang kita tak ada di sini. Sebab takkan tuan-tuan rasa hebat kalau duduk sila, orang kata sila lendik depan saya ni, takkan jadi orang yang sombong dah. Di luar sana mungkin. Kita kena pesan pada mereka, jangan sombong sangat. Nabi nak pemimpin nombor satu bukan lantikan manusia, lantikan Allah SWT. Tengok macam cara Nabi, gaya Nabi, hidup Nabi macam mana, sederhana dan berkawan dengan siapa saja, termasuklah dengan anak-anak. Anak-anak ni kita mungkin sampai satu ketika kita pun kena jadi macam anak-anak jugalah. Maklumlah, budak-budak kita, anak-anak kita ni dekat musala ni boleh tahan juga. Aktifnya, tengok sekali, rasa kecil, besar kita tengok budak ini. Ada juga kena cekik, memang geram juga. Tapi kena ingat, Nabi dulu macam Nabi layan anak-anak. Pernah Nabi sebut kepada seorang budak yang bela apa? Dia bela burung. Burung tu mati. Nabi tahu dia bela burung. Burung dia mati. Monyoklah budak ni. Nabi kata apa? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Dia berkata, wahai Aba Umair, apa terjadi dengan burung kamu, Nughair? Burung kamu tu apa cerita? Maknanya Nabi tahu dah burung tu mati. Tapi cara bagaimana Nabi nak dekati anak-anak ni, Nabi bertanya. Dan Nabi rendahkan cara bercakap tu. Apa cerita dengan burung kamu? Burung yang kamu bela tu macam mana? Jadi budak tu pun, tak ada, dah mati dah burung tu. Maknanya cara Nabi bercakap dalam hadis, dengan anak-anak ada beza, dengan isteri berbeza, dengan kawan-kawan berbeza, dengan orang awam berbeza, dengan pembesar-pembesar berbeza. Bahkan saya pernah sebut cara pakai Nabi pun berbeza. Dengan isteri Nabi pakai gamis, dengan orang-orang ada majlis-majlis rasmi Nabi pakai jubah yang proper. Jadi benda ni sebenarnya walaupun tak akan sama dah kita dengan Nabi, tapi kita boleh contohi. Tadilah yang pertamanya dalam bab kita duduk-duduk dengan kawan-kawan kita, jangan memilih sangat. Kadang-kadang geng kanopi, minta maaf sebut, geng kanopi, duduk dengan geng kanopi je. Faham tak geng kanopi ni? Mak jenis minum buah kanopi. Saya duduk tengok geng tu je. Sampailah main carom. Bukan sini ya, ni carom tempat lain. Kenapa kita tak duduk minum dengan orang sekali duduk kat depan? Contoh, ini bukan teguran, ini contoh. Pergi mudah faham. Kadang-kadang kita minum, geng kita. Contoh saya macam zaman saya kerja dulu. Kadang-kadang kita satu unit, contoh saya lah, unit pendidikan Islam. Kita suka minum dengan unit pendidikan Islam saja. Kenapa tak minum dengan unit lain? Kenapa tak minum dengan unit fizik, unit Cikgu Bahari ya? Kenapa tak nak minum tu? Terutamanya, minta maaf sebut, orang-orang perempuan. Geng unit dia je. Ni unit ni sekelompok unit ni sekelompok. Kenapa yang kita tak boleh duduk sekali campur unit-unit? Dululah, sekarang ni okey lah. Maknanya nak beritahu pada kita semua, berdasarkan hadis Nabi ni, kita kena berkawan dengan semua. Dan kalau, tentu sekali lah, yang mesra dengan kita tu, yang serasi dengan kita tu memang kerap. Tapi jangan sampai lupa kita duduk dengan orang-orang lain juga.
Sebab itu lambang kita ni orang yang beriman, sebab kita berkawan dengan siapa saja tanpa ada batasan. Kalau mereka yang kurang, kita tengok dari segi kesopanan yang kurang, mungkin kita ni bersopan lebih sikit, mungkin dengan sebab kita ada kawan-kawan kita yang tak berapa nak elok tu, jadi baik disebabkan kita segan pada kita barangkali. Itu satu. Yang keduanya, pengajarannya ialah, ini agak berat jugalah untuk kita sebut. Kadang-kadang kita bila suka atau tidak suka kepada seorang, selalu kita diamkan. Ini satu perkara yang agak rumit jugalah. Sebab kita lebih suka ambil tindakan, tak apalah. Suka-suka je lah, tak payah sebut. Tak suka je lah. Dan kadang-kadang, dalam menyebut tentang suka dan tak suka ni, ada yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang, ni kita kena tahu juga, dari segi komunikasi, jangan terlalu berulang kali. Berulang kali maksudnya apa? Wah, aku suka lah kau ni. Akhirnya orang kata apa? Dia ni asyik sebut benda yang sama je. Macam bodek je. Mana kita kena tahu bila masanya. Pengulangan tu berapa kali kita boleh sebut. Jangan setiap kali bercakap kita ulang benda yang sama, orang pun bosan. Jadi jangan berlebih sangat. Dan jangan tak ada langsung atau terkurang sangat. Begitu juga dengan kita kalau tak suka seseorang. Jangan kita selalu cakap dia, aku tak suka betul lah kau ni. Aku tak suka betul lah kau ni. Aku tak. Asyik itu yang kita ulang, maka orang akan cuak kan kita. Akhirnya tak ada kawan lah kita. Asyik ulang benda sama. Asyik jumpa aku je ada benda tak kena pada aku. Sebab itulah kalau kita belajar ilmu dakwah, sebelum kita belajar ilmu dakwah dipanggil, kalau orang mengaji agama dia adalah subjek dakwah. Dakwah ni dakwah. Bagaimana cara kita nak menyampaikan. Sebelum itu kita belajar ilmu mantik dulu. Mantik kena belajar. Ilmu mantik ni, kalau bahasa Melayu ni kita kata apa? Lebih macam komunikasi jugalah. Dan dia lebih luas ilmu mantik ni sampai tahap bagaimana cara kita nak kenal wajah orang. Kalau muka orang tu begitu, macam mana kita tahu tak kalau merah? Kalau merah muka dia maksudnya apa? Kalau pucat muka dia, maksud dia apa? Kalau dia mata dia beralih ke lain, maksudnya apa? Dia panggil ilmu mantik lah tu. Ilmu mantik, ilmu cara-cara komunikasi dengan orang. Lepas tu kita belajar ilmu dakwah pula. Dalam ilmu dakwah ni banyak yang kita dapat sebenarnya dalam menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang kita teruja nak beritahu pada seorang tu tentang sesuatu benda yang mungkin dia boleh mengubah diri dia. Tapi kalau kita sebut terlalu kerap, maka menyebabkan orang cuak. Terutamanya benda yang melibatkan kekurangan yang ada pada diri dia. Kita cakap pada dia, kau ni, aku tengok setiap kali kau semayang memang masalah. Baca kau kuat semua. Hujung tu dengar. Memang ada kawan kita macam tu. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siap dengan petai-petai sekali keluar. Ini memang tak tahan. Jadi memang kita tak suka benda tu. Tindakan tu memang kena tegur. Perbuatan kena tegur. Tapi cara menegur tadi saya katalah. Sama sekali, aku tengok engkau memang ada kalangan ramai kawan kita ni. Cara berpakaian kalau pergi masjid, engkau memang. Cuma tu kenapa? Aku nak tanya sikit. Kenapa yang baca tu kuat? Kan kita tak boleh baca kuat kan dalam jemaah ni. Kita kan makmum, kita bukan imam. Ya ke kuat ke? Mau tak kuat. Aku duduk kat cermin, kau duduk tengah aku dengar. Bismillah. Imam pun rasa macam nak berpaling belakang air. Kuatnya lebih pada suara aku. Ada orang macam tu. Jadi kadang-kadang kita tegur sekali, okey, dia boleh terima. Kali kedua, mungkin dia boleh terima lagi. Kali ketiga, mungkin antara terima tak terima. Tapi kalau 4, 5, kita jumpa dia, kita sebut tu. Kita jumpa dia, sebut tu. Jumpa tu, sebut. Apa akan berlaku? Orang akan cuak. Maka sebab itulah kena tahu likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Ada tempat tu ada cara kita nak cakap. Cara bercakap tu ada tempat dia. Dengan kawan-kawan bercakap macam mana? Dengan adik-beradik bercakap macam mana? Dengan bos kita bercakap macam mana? Dengan orang bawahan bercakap macam mana? Ilmu yang ni kita kena belajar jugalah. Ilmu dakwah, skill macam mana cara kita nak berkomunikasi dengan orang. Bukan kita rasa kita nak bagi je. Mana sempat dah nak bercakap lepas ni, bagi je. Jadi kita hentam kawan tu tanpa kita fikir agaknya apa rasa dia. Sebab kita bukan orang cakap banyak kali pada kita, kau ni bau busuk, kau tak gosok gigi ke? Kali pertama kita Allah busuk aku ni. Kita pun
akan usaha setiap kali semayang, bila duduk dalam saf, kita akan gosok gigi kita. Tapi kalau nak lepas tu dia sebut lagi, kita rasa mungkin baru tadi terlupa gosok gigi kot sebelum semayang. Kita buat lagi. Tapi kalau setiap masa dia jumpa kita, kau ni busuk lah, kau ni busuk lah, kau ni busuk lah, agaknya naklah kawan tu kawan kita. Kalau saya lari, oh serabut lah dia tu. Macam kita je busuk, dia tak busuk. Kita pun dah jadi tu. Jadi hati-hati juga, kadang-kadang kita ni sembrono istilahnya. Kita nak sampaikan maksud niat yang baik, tetapi cara yang tak betul. Cara tu kena betul. Sebab itulah selalu disebut dalam kaedah bahasa Arab sebut al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi cara tu kena betul, sebab kalau cara kita salah menyebabkan yang betul jadi nampak salah. Macam itulah. Kita banyak benda kita buat betul sebenarnya tuan-tuan. Tapi kenapa orang kata kita salah buat? Sebab bukan salah benda tu. Salah proses tu. Salah cara. Bila salah cara, maka salahlah nampak tindakan. Macam juga kita claim duit lah. Kalau kita orang kerja, dia claim TNT tak. Kita claim 300. Memang claim tu layak untuk kita 300. Tapi cara claim tu tak betul. Kita layak 300 tapi cara claim tu tak betul. Kita ambil resip-resip yang tipu contohnya. Apa lagi? Tarikh pun kita tukar. Ataupun kita tipu pada tarikh. Nak elakkan daripada dikesan kita ni pergi awal ke balik lewat ke macam-macam lah. Memang kita kalau kira betulnya, kita jumlah kira RM350. Layak. Tapi bila kita kaedah yang kita gunakan tu salah, maka yang betul jadi salah juga. Menyebabkan kita walaupun betul macam mana pun, kalau jalan yang kita pilih tu salah, maka orang kata kita orang yang salah juga. Maka sebab itulah kita kena hati-hati. Walaupun kita nak ajak orang buat baik, kita kena gunakan kaedah yang betul supaya apa? Yang baik tak nampak salah di mata orang lain disebabkan jalan kita buat, kita pilih tu jalan yang tak betul. Baik tuan-tuan, puan-puan semua, berbaki 2 minit ni insya-Allah.